Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Anak-anak murid semua. Ustazah harap anda semua berada dalam keadaan sihat selalu. Selamat datang ke channel Ustazah untuk mendapatkan video PDPC yang lebih menarik. Untuk siri video PDPC kali ini, Ustazah akan membincangkan satu tajuk daripada tingkatan 1 di bawah bidang akidah, iaitu tajuknya ialah Akidah Islam. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah. Murid-murid yang disayangi sekalian, sebelum Ustazah teruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita untuk kali ini. Yang pertama, di akhir siri video kali ini, Ustazah amat-amat berharap agar anda semua dapat memberikan maksud akidah ataupun dapat menyatakan maksud akidah dari segi bahasa dan istilah. Objektif yang kedua ialah untuk membezakan antara akidah yang benar dengan akidah yang salah. Objektif ketiga, anda semua dapat menyenaraikan ciri-ciri akidah yang benar dan akidah yang salah. Dan objektif yang keempat ialah anda dapat menjelaskan beberapa kepentingan akidah dalam kehidupan kita. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan akidah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, akidah bermaksud ikatan atau simpulan. Dari segi istilah pula, bermaksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara gaib. Tentu murid-murid sudah tahu kan apakah dia rukun-rukun iman? Ya, rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Ya, pandai. Baik, kemudian mengenai dengan perkara-perkara gaib pula. Perkara-perkara gaib maksudnya ialah perkara-perkara yang kita tidak dapat lihat, yang kita tidak dapat tengok dengan pandangan mata kasar kita. Tetapi kita dapat ketahui benda-benda ini melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Contohnya seperti malaikat. Ya. Sekarang ni, malaikat. Anda tak nampak malaikat. Sekarang ni di kanan dan kiri kita ada 2 malaikat. Okey. Malaikat, iblis, jin, syaitan, syurga, neraka, semua itu kita panggil sebagai perkara-perkara gaib. Baiklah murid-murid, perlu kita ingat bahawa sumber utama akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai dengan akidah ini. Salah satunya, Ustazah bawakan contoh di sini ialah surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah SWT tempat berharap, yakni tempat memohon segala hajat.
tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Pengucapan syahadah merupakan tunjang akidah turut dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Berdasarkan hadis yang Ustazah bawakan ini ialah An Abi Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Yang bermaksud, Abu Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, haramlah hartanya dan darahnya daripada diambil, dan hanya Allah SWT sahaja yang berhak menghisapnya. Kedua-dua dalil tersebut membuktikan bahawa Allah SWT dan Rasulnya mengakui kebenaran dan keistimewaan akidah Islam sebagai pegangan utama manusia. Murid-murid yang disayangi sekalian, setiap Muslim wajib berusaha untuk memelihara akidah mereka. Hanya dengan mendalami ilmu akidah, kita dapat mengenal akidah yang benar dan akidah yang salah. Berikut Ustazah terangkan mengenai dengan apakah yang dimaksudkan akidah yang salah dan apakah yang dimaksudkan dengan akidah yang benar. Akidah yang benar ialah segala kepercayaan dan amalan yang tidak bercanggah ataupun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Manakala akidah yang salah ialah segala kepercayaan dan amalan yang bertentangan dan bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Kerana kita tahu daripada awal tadi, Al-Quran dan hadis adalah merupakan dua sumber utama kita dalam mengukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini Ustazah bawakan dua contoh ajaran yang dikatakan bertentangan dengan akidah Islam, dan ajaran ini pernah kita dapati ianya berlaku di negara kita beberapa tahun yang lalu. Kedua-dua ajaran ini didapati bertentangan ataupun bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Maka sudah tentulah ia menjadi ajaran yang salah di sisi Islam. Setiap Muslim wajib berusaha untuk memelihara akidah mereka. Hanya dengan mendalami ilmu akidah, kita dapat mengenal akidah yang benar dan akidah yang salah. Di sini Ustazah bawakan beberapa ciri akidah yang benar dan akidah yang salah dari aspek kepercayaan, sumber, batasan dan amalan. Dari segi kepercayaan, bagi akidah yang benar, percaya terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan akidah yang salah, di mana sesiapa yang memiliki akidah ini, mereka akan menafikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sumber pula, akidah yang benar mengamalkan kepercayaan berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis.
Berbeza dengan akidah yang salah di mana orang-orang ini akan mengamalkan kepercayaan yang bertentangan ataupun yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ciri yang seterusnya ialah bagi akidah yang betul ataupun benar, mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan akidah yang salah di mana mereka akan mensyirikkan Allah SWT dan mereka akan menyekutukan Allah dan menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dan dari segi amalan pula, akidah yang benar di mana melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam berbanding dengan akidah yang salah di mana mereka akan melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Murid-murid perlu ingat, akidah adalah merupakan teras dalam kehidupan seorang Muslim. Tanpa akidah, kehidupan manusia akan terumbang-ambing tanpa haluan ibarat kapal yang hanyut di tengah lautan. Akidah adalah merupakan panduan dan pedoman kita supaya kita tidak tersesat dan menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Terdapat beberapa kepentingan akidah dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Dengan mengamalkan akidah yang betul, kita akan dapat menjadi seorang Muslim yang sejati, yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan untuk beribadat kepada Allah sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi di sini jelas kepada kita tujuan utama kenapa kita diciptakan oleh Allah ataupun dijadikan oleh Allah adalah bertujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui akidah yang betul ataupun akidah yang benar. Yang ketiga, akidah juga diperlukan kerana ia menjadi benteng daripada melakukan perkara khurafat dan syirik. Apabila kita mempunyai pengetahuan dan ilmu yang mendalam mengenai akidah yang betul, kita tidak akan mudah tertipu dan kita tidak akan mudah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Di samping itu juga, dengan mengamalkan akidah yang sebenar, ia akan menjadi benteng ataupun penghalang kita daripada melakukan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara kepercayaan karut dan sebagainya, ataupun melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan akidah yang seterusnya ialah merupakan syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah semestinya apabila kita melakukan amal ibadat kepada Allah, kita mesti berdasarkan ataupun berlandaskan kepada akidah yang sebetulnya ataupun akidah yang sebenar-benarnya supaya amalan kita ini akan diterima oleh Allah. Amalan kita ini juga akan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan yang seterusnya ialah merupakan pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selalu selepas kita menunaikan salat, kita selalu baca doa ini kan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu memohon kepada Allah supaya kita diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan kepentingan yang terakhir sekali ialah menjadi tunjang kekuatan umat Islam dan negara Islam. Apabila kita mempunyai akidah yang kuat, kita bersatu hati, membentuk ukhuwah dan jalinan mahabbah dalam satu kelompok masyarakat yang sama-sama berpegang kepada akidah yang satu, sudah semestinya ia menjadi satu penyebab kita boleh membina satu kekuatan ummah Islam dan juga seterusnya menjadi negara Islam yang kuat. Dan yang terakhir sekali, di sini Ustazah bawakan 3 hujah yang membuktikan bahawa Islam adalah agama yang benar. Yang pertama, Islam agama fitrah. Kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang bersesuaian dengan fitrah manusia yang inginkan kepada agama. Yang kedua, mempunyai sumber yang sahih, iaitu sebagaimana yang kita ketahui, sumber utama ialah Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup. Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran Al-Quran yang akan tetap terpelihara daripada sebarang penyelewengan sehinggalah ke hari kiamat kelak, insya-Allah. Itu adalah janji Allah kepada kita umat Islam. Yang ketiga, martabat Islam yang tinggi. Islam adalah agama yang tinggi martabatnya kerana Islam datang daripada zat yang maha tinggi. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mampu mengatasi ilmu dan kajian manusia. Islam juga merupakan penyelesai semua permasalahan ummah dan petunjuk jalan yang terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sampai di sini dahulu penerangan Ustazah mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Akidah Islam. Semoga apa yang diperbincangkan pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak semua. Jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan Ustazah lagi dalam siri-siri video yang akan datang. Mohon maaf seandainya ada kesilapan sepanjang Ustazah memperkatakan tajuk kita pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah kelemahan diri Ustazah sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.